Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengisi slot kuliah lepas Zuhur, mungkin kita cuba untuk tak lama mana ya. Sebab maklum saja kuliah tengah hari, kalau lama-lama, pertama orang mungkin mengantuk, yang kedua orang nak masuk kerja pula. Cuma tajuk rekah saja, sunnah bukan punah. Jadi sebab kita tu memang orang Islam ni tertarik ya, dengan nak memperkasakan sunnah dan nak menolak bid'ah. Cuma atas nama nak hidupkan sunnah dan nak tolak bid'ah ni kadang-kadang jadi punah. Antara yang punah adalah sangkaan bahawa kalau Nabi SAW dak buat satu perkara, maka kita tak boleh buat. Kan ada orang kata gitu. Bapa mau buat ni? Kita dah buat apa? Nabi dak buat. Adakah Nabi dak buat makna kata haram? Ini yang saya cuba nak terangkan ya, dalam kuliah Zuhur pada hari ini, supaya kita itu tidak jadi punah dalam keadaan kita sebenarnya nak hidupkan sunnah. Baik. Orang yang mengatakan bahawa kalau Nabi SAW tak buat, maka kita tak boleh buat, sebenarnya dia tak sedar. Dia telah melanggar Al-Quran dan dia telah melanggar sunnah dan dia juga telah membakar sampahkan ilmu yang penting di kalangan para ulama, dipanggil ilmu usul fiqh. Tiga benda dia langgar. Kita ambil contoh mudah kan. Kan ada kawan-kawan kita bila kita selawat selang-selang tarawih, dia bising. Dia kata, apa mau selawat selang tarawih? Dah apa? Kan biasa lah selawat selang tarawih. Nabi tak buat, dia kata. Okey. Cik kita tanya dia, dah Nabi tak buat? Kira haram ke kan? Kadang-kadang dia malu balik. Dia tak, aku taklah kata haram. Kalau dia malu, dah usah tunggu semeh lalu lah. Dah tak haram, mau bising buat apa? Kita nak bising benda haram. Dah tak haram, mau bising juga buat sekabut. Tapi kadang-kadang dia berani. Dia kata haram lah. Sebab selawat ibadah. Ibadah ni kena ada dalil. Tak ada dalil pun Nabi selawat selang-selang tarawih. Okey. Jadi saya sebut saat ni, orang yang mengharamkan sesuatu semata-mata kerana Nabi SAW tak buat, pertama dia lawang Al-Quran, kedua dia lawang hadis Nabi SAW, ketiga dia lawang ilmu usul fiqh. Sedangkan ulama pegang ilmu ni untuk kena pasti hukum. Dia lawang Quran mana? Iaitu dia lawang firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, hendaklah kamu ambil akan yang Nabi bawa tu. Tak usah tolak lah. Soal lepas tu kita tak mampu buat ke benda apa, itu nombor dua. Tapi jangan tolak. Apa yang Nabi bawa, kita kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang bagi dia larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Cuba perhati molek-molek. Al-Quran sebut apa? Wa ma nahakum. Apa yang bagi dia larang, apa yang bagi dia tak buat. Berapa? Kalau apa bagi dia tak buat, wa ma lam yaf'alhu. Quran tak kata gitu. Quran kata wa ma nahakum, benda hak Nabi larang. Jadi bila dia kata kalau Nabi tak buat haram, berarti dia buat bid'ah. Dia memandai-mandai tambah benda hak Quran tak kata. Hadis Nabi SAW sama juga. Nabi bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa satu perkara yang saya larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi perkara tersebut. Nabi SAW juga guna perkataan larang. Nabi tak kata ma lam af'alhu fajtanibuh, apa satu perkara saya tak buat, maka hendaklah kamu jauhi. Dah. Nabi kata apa perkara yang saya larang. Habis benda yang Nabi SAW tak buat belum tentu haram. Kerana banyak sebab barangkali Nabi SAW tak buat. Kita ambil contoh mudah lah. Ada satu masa orang hidang kepada Nabi SAW daging dog. Orang Kuantan kena ada dog. Orang selalu kata biawak padang pasir. Tapi tak apa tepat istilah biawak, sebab
Saya biasa tengok dog masa saya belajar di Jordan. Dog ni dia lidah dia tak sama dengan biawak. Biawak lidah dia bercabang. Tak payah lah. Kalau ada, kalau tak ada pun boleh pakai dengar gitu je. Barang mudah kita tak buat complicated, betul tak? Kalau ada, sama-sama tengok. Kalau tak ada, saya seorang tengok, tuan-tuan dengar. Kita bagi tugas gitu. Baik. Jadi, pertama, Quran dia larang. Kedua, hadis Nabi SAW dia larang. Kembali kepada cerita dog saning. Bila orang hidang kepada Nabi SAW daging dog, elok dah gaya Nabi SAW nak makan. Tiba-tiba orang khabar ke Nabi, ya Rasulullah, ini adalah daging dog. Terus Nabi tak jadi makan. Kalau kita tengok sepitah lalu macam haram dah. Betul tak? Dah molek-molek nak makan, tiba-tiba tak jadi makan. Rupa-rupanya tak haram. Mana tahu kata tak haram? Sebab bila Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dah dia tengok Nabi tak mau makan, saya lah. Dia teringin, dia liu, dia makan. Nabi tengok je. Kalau haram mesti Nabi larang, jangan makan ni, haram. Dah apa Nabi SAW tak makan benda tak haram? Sebab Nabi SAW tak biasa makan benda tu, jadi tak selera. Macam kita gok lah, orang yang tak biasa makan arnab. Sekali-sekali kata, makan lagi arnab sedap. Dia kata, ya aku tak mari dia kata. Sebab apa? Aku teringat kucing. Apa suruh mu ingat kucing? Kucing lain, arnab lain. Aku tak lalu. Tak biasa. Jadi tidak mesti Nabi SAW tinggal tu adalah kerana haram. Baik. Kalau dia kata Nabi SAW tak buat, maka haram kita buat, dia telah menyempitkan agama yang luas. Boleh bayang tak? Kalau jalan highway ada 4 lorong. Tiba-tiba satu hari kita nak lalu, 3 lorong ia tutup. Hanya 1 lorong je dia buka. Agak-agak jam tak jalan. Jam lah. Ni dekat-dekat nak benda. Raktai benda apa. Banyak jalan tutup jadi jam. Dah lah dia buka selorong. Lorong yang ia buka tu pula, ia belah 3. 2 ia tutup. 1 je dia boleh lalu. Makna kata, bas dengan lori sila parking di tepi. Confirm tak celup. Kereta pun boleh tentu. Motor mungkin. Tu pun kalau motor kecil-kecil, motor besar mungkin sakok juga. Dan ni benda pula cerita highway ni Ustaz. Ini gambaran kepada apa yang dilakukan oleh golongan yang salah faham tentang sunnah, akhirnya jadi punah. Ya, dia salah faham kan? Dia ingat sumber hukum ni hanya perbuatan Nabi saja. Maka hidup main ayat Nabi tak buat haram, Nabi tak buat haram. Quran bukan sumber hukum. Perkataan Nabi sumber hukum. Pengiktirafan daripada Nabi sumber hukum. Ijma' ulama sepakat sumber hukum. Qiyas, kita pakai satu hukum yang ada nas kepada satu benda yang tak ada nas kerana sama asas dia. Contoh, hukum minum air ketum. Kan air ketum ada hak dia proses, dia campur dengan obat nyamuk, dia campur dengan tai lembu, dia campur macam-macam lah. Akhirnya kalau minum jadi mabuk. Apa hukum minum air ketum macam tu? Kalau cari dalam Quran hadis, tak ada. Ada orang ingat ada. Dia kata, ada kan macam-macam bunyi. Bunyi mana? Wa in kuntum bukan cerita bahasa air ketum. Jangan buat pandai gitu. Bahasa Arab lain, bahasa Melayu lain. Tak ada kita langsung tentang air ketum. Kenapa ulama kata haram minum air ketum yang memabukkan? Qiyas pada arak. Arak ada dari dalam Quran kata haram. Asas berharaman adalah kerana memabukkan. Air ketum saat ni memabukkan tak? Memabukkan. Maka hukumnya sama. Itu adalah sumber hukum juga. Jadi ada 4 lorong paling common. Tiba-tiba lorong Quran dia tak perasan. Kita tak kata dia tolak Quran, dia tak perasan Quran. Kemudian lorong ijma' dia tak herau. Lorong qiyas dia tak erti guna. Dia buka lorong sunnah tu lah. Dah sunnah masih luas lagi. Hak Nabi kata sunnah juga. Hak orang lain buat Nabi iktiraf sunnah juga. Dia hanya fokus pada perbuatan. Saya beri contoh lalu. Ada orang pertikaikan dia kata, orang hak zikir dengan sebut Allah, Allah, Allah. Tak ada dalil kata. Kalau zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu okey lah. Zikir Allah tak ada dalil. Tak ada dalil kok celah mana bang? Quran dalil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wadhkurullaha zikran katsira. Hendaklah sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Wazkuru situ makna ingat Ustaz. Ingat pun boleh. Ingat az-zikru bil qalbi. Zikir dengan hati tu ingat. Sebut az-zikru bil lisan. Dua-dua Allah suruh. Jadi kenapa tak perasan? Wazkuri isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Makna sebut sama. Apa nama Tuhan kita? Hak utamanya Allah lah. Jadi bila sebut Allah sudah terpayung dengan dalil Quran. Yang kedua telah ijma' ulama. Tak kurang daripada 700 tahun. Tak ada seorang ulama petikai zikir Allah.
Awal-awal tokoh yang mempertikaikan zikir Allah adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Walaupun Imam Ibn Taymiyah ni ulama alim, anak murid dia pun alim, tapi ulama sezaman banyak tolak dia. Kenapa? Kerana fatwa-fatwa hak bercanggah dengan ijma' macam ni. Bila langgar ijma', tak boleh terima. Dan atas jalan qiyas, benda sama, mesti dia sama. Sama dekat celah mana? Zikir ni ibadah yang tidak diikat. Dia beza. Kadang-kadang orang tak faham. Kita kata gini, dia benda asal baik, kita boleh buat. Dia kata, main modal asal baik boleh buat. Apa budak main yang subuh 4 rakaat? Oh, you buat modal gitu. Apa dia kata main subuh 4 rakaat baik? Baik ni makna dari segi syarak. Jadi ibadah yang diikat, kita tak boleh buat macam lain. Sembahyang diikat dengan waktu. Udah kita ada kuliah zuhur, orang kita memayang pukul 12, jadi senang sikit. Tak boleh. Tak boleh. Dia memayang kena dalam waktu. Kecuali kalau dia musafir, boleh jamak takhir, jamak takdim. Kalau haji, seria lagi. Bukan setakat kena buat pada waktu dia. Kena buat pada tempat dia. Haji kena di Kaabah. Ada pula ajaran taslim, haji di Pulau Pinang. Oh, tu bid'ah sayyi'ah. Jangan kata haji di Pulau Pinang, haji di Madinah tak sah. Mana tahu wukuf tengok ramanya orang wukuf di Arafah. Aku wukuf di Mina nampak lapang sikit, batal hajimu. Sebab ikat dengan tepat. Ada yang diikat dengan cara mana mayang rokok dulu baru sujud. Jangan buat pandai sujud dulu rokok kediang, tak boleh. Ataupun dengan keadaan semayang kena suci daripada hadas, kena menghadap kiblat, kena tutup aurat. Itu ibadah jenis muqayyadah, diikat. Tapi ada ibadah, ya ibadah tapi dia tak ikat. Antaranya zikir, antaranya selawat, antaranya doa. Nak zikir mana? Kau anda? Zikir sejik boleh, zikir di rumah boleh, zikir dalam kereta boleh. Dah. Nak zikir bila? Bila-bila masa yang sesuai. Nak zikir seorang-seorang, boleh Nak zikir ramai-ramai tak apa. Nak zikir dalam keadaan suci daripada hadas, bagus. Nak zikir dalam keadaan tak suci daripada hadas, tak haram. Nak zikir menghadap kiblat, boleh. Nak zikir tak menghadap kiblat, tak ada masalah. Nak zikir sebut subhanallah boleh, nak zikir sebut Allah Allah pun zikir juga. Kemudian dia hanya fokus pada sunnah saja. Dah sunnah bukan perbuatan Nabi sahaja. Perkataan Nabi juga sunnah. Nabi SAW pernah pesan, la yazalu lisanuka rathban bi zikrillah. Tak putus-putus lidahmu tu basah dengan menyebut Allah. Nak dalil macam mana lagi? Jangan kita punahkan agama kita dengan sepik benda hak luas. Tak comel. Kemudian, apa jadi gitu? Jadi gitu sebab dia salah faham kepada sumber hukum. Ingat sumber hukum perbuatan Nabi saja. Satu. Yang kedua, bila kata sumber hukum tu termasuklah Quran dan Sunnah. Bahkan Quran dan Sunnah ni sumber hukum utama. Macam mana awak faham bahawa daripada Quran benda tu haram? Macam mana awak faham daripada hadis kata benda tu haram? 3 cara. Pertama, ada siratun nahyi, ada uslub melarang. Contohnya wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Oleh kerana Quran kata jangan, kita faham menghampiri zina itu haram, apatah lagi kalau sampai berzina. Kadang-kadang memang sebut haram terus. Innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah Taala mengharamkan atas kamu memakan bangkai. Mana tahu kata haram? Tu sebut harama ni haram. Kadang-kadang dikeji perbuatan itu. Contoh dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna. Siapa ia yang menipu, ia bukan daripada golongan kami. Nabi SAW tak kata jangan nipu. Nabi tak kata menipu haram. Tapi bukan daripada golongan kami itu adalah satu bentuk kejian. Maka dipahami bahawa nipu itu haram. Tak ada dalam kaedah istinbat hukum, kalau Nabi tak buat, maka haram. Tak ada. Kaedahnya bunyi gini. At-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi tinggal satu perbuatan, belum menatijahkan hukum lagi. Boleh jadi haram, boleh jadi harus, boleh jadi macam-macam. Wajib tak lah. Sebab kalau wajib, tentu Nabi buat. Okay. Kemudian, al-tarku la yaqtadi at-tahrim. Itu kaedah dia. Semata-mata Nabi tinggal, tidak memastikan keharaman. Jadi orang yang kata tak usah buat, kita ikut sunnah. Ikut sunnah mana kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Itu sembang kedai kopi. Bukan sembang ilmiah. Kalau suluh secara ilmiah, tak betul kaedah macam itu. Puncanya di mana? Punca dia salah faham terhadap makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Kefahaman dia tak sahih. Itu kadang-kadang orang tak faham. Ustaz berani tolak hadis sahih. Nauzubillah, kita tak boleh tolak hadis sahih. Kita cuma tolak kefahaman awak yang tidak sahih terhadap hadis sahih. Hadis sahih mana? Hadis sahih yang berbunyi antara lain wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap perkara bid'ah adalah merupakan kesesatan. Jadi dia kata mana boleh benda baru kan bid'ah.
Tiba-tiba boleh buat. Nabi khabar semua benda bid'ah sesat. Ia ke kullu makna serma. Cuba tengok Imam Nawawi kata macam mana. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis tersebut dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi wayak terus terang, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun, sabda baginda sallallahu dan setiap bid'ah itu merupakan kesesatan, haza amun makhsusun. Ini merupakan kalam yang umum tapi makna dia khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikenaki bukan semua tapi kebanyakan. Soalan. Boleh ke kullu makna kebanyakan, kullu makna sebahagian? Bukan ke kullu makna semua? Bukan setakat boleh. Banyak kullu dalam Quran hadis makna sebahagian. Jarang-jarang saja kullu tu makna semua. Bahkan dalam bahasa Melayu pun ada. Budak sekolah khabar kita. Dia kata, abang, pak cik, saya pergi sekolah tiap-tiap hari, kata. Kita pun kata, betul ke adik pergi sekolah tiap-tiap hari? Dia kata, betul, saya dah ajar poteng. Dah adik hari Sabtu pergi sekolah. Dia dengar, hari Sabtu dah pergi. Hari Ahad, Ahad dah pergi. Adik menawak tu. Saat ni kata pergi sekolah tiap-tiap hari. Sabtu dah pergi, Ahad dah pergi. Tiap hari pun apa? Soalan. Adik tu pelawak ke, pak cik tu dah kerti bahasa? Macam pak cik tu dah faham bahasa. Betul lah tu. Tiap-tiap hari yang sekolah dia pergi dah ajar poteng. 5 hari seminggu gitu boleh kata tiap-tiap hari dah. Dalam Quran macam mana? Dalam Quran kita ambil contoh Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Kahfi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah di sana seorang raja yang mengambil setiap sampan perahu sebagai rampasan. Kau ingat tak kisah Nabi Musa AS nak menuntut ilmu daripada Nabi Khidir AS. Padahal Nabi dah tu, tapi atas nama nak tuntut ilmu sanggup. Dan sanggup ikut syarat. Nabi Khidir kata boleh nak ngaji dengan saya, syarat jangan tanya dulu. Jangan tanya kau hanya. Nabi Musa tengok macam gedak betul je ni. Antaranya apa? Naik perahu Nabi Khidir oleh-oleh ada kita buk. Kan ikut zahir syariat salah ni. Pertama buat rasuk harta benda orang. Kedua kalau masuk air kata gelang. Nabi Musa tegur lah. Kerana kan syarat sana ni. Okey. Masuk kali kedua tegur lagi, lepas kali ketiga tegur lagi. Dia kata Nabi Khidir nampak tak dipenuhi syarat, jadi setakat ni lah. Tak kita masuk universiti gitu kok, dah cukup syarat. Universiti kata setakat ni berhenti lah. Baik, jadi Nabi Khidir terang. Adapun sampang saat ni, bukan saya saja-saja nak beri lubang tu. Ada sebab. Sebabnya iaitu ada seorang raja, yang mana raja ni zalim, dia akan merampas setiap sampang. Sepakat ahli tafsir kata, setiap sampang bukan serma. Sampang hak molek-molek je raja rampas. Sampang hak ada lubang, hak sopek raja dah ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir AS buh lubang untuk menolak mudarat yang lebih besar. Antara sampang kena rampas dengan berlubang boleh beki pula. Kalau sampang kena rampas langsung tak ada sampang. Ibarat gini ya, orang bawa Grab, motor kena curi. Tak boleh bawa Grab lah dia. Kalau motor rosak boleh beki. Kerana gitulah ceritanya. Yang penting kullu safinah makna sebahagian. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu ila ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput bila mati. Kecuali tulang sulbi. Anak kita tak boleh gong sangatlah. Hebat mana kita pun buat jadi pada air mani. Ya. Air mani kalau ada atas meja penceramah ni, malu sesejik. Allah malu ke ustaz. Air mani siapa ada atas meja? Padahal pada situlah kita tercipta. Dan bila kita matikan jadi mayat kan, kalau mayat dah 5-6 hari orang baru jumpa, paksa hak akak tu bakar pekuk hidung apa semua repuk. Kan? Baik. Para nabi anak Adam ke tak? Anak Adam. Adakah jasad para nabi dimakan oleh tanah? Tidak. Orang mati syahid anak Adam. Banyak orang mati syahid Allah jaga jasad dia. Bahkan kadang-kadang jelas bukan nabi, mati atas katil. Bila orang gali nak ubah jenazah, Masya Allah, tabarakallah, 30 tahun mati jenazah molek lagi. Oh, kira hadis ni tak betul ustaz? Bukan hadis tak betul. Cara abang memahami hadis tu tak betul. Abang tak boleh faham kullu bani Adam makna semua anak Adam. Kullu bani Adam makna kebanyakan anak Adam. Baik. Jadi selesai. Sebenarnya tak payah bala. Kawan-kawan kita hak waktu tak ada bid'ah sesat belaka. Dia pun tak kata gitu sebenarnya. Tak cari cerateh. Cerateh dia. Kalau awak kata benda baru, benda hak Nabi tak buat kira sesat belaka. Dah awak kira sesat juga lah. Meneting je. Mana pula aku sesat, aku dah ajar awak benda-benda bid'ah ni. Dah saat ni saya tengok awak cakap dalam telefon kan main berjang-jang. Nabi dah aja cakap dalam telefon. Kita tegar dia. Itu bukan hujah sebenarnya, nak tegar je. Awak pergi sejik naik kereta. Tak je dengar Nabi pergi sejik naik kereta.
Awak hari pergi haji naik kapal terbang. Setahu saya ngaji sirah Nabi dak rajin Nabi naik kapal terbang pergi haji. Tak. Mesti dia akan marah. Dia tengok keadaan juga. Kalau dia jenis baru knock up, dia bagi mikir betul juga. Tapi kalau dia jenis otai, dia bahagian buat bid'ah orang ni nombor 1. Dia boleh jawab. Dia jawab kan? Hak tu dah apa dia tu bodoh. Dia kata kita bodoh pula, ya ilaha illallah. Zaman ni biasa ustaz kena kata bodoh. Buat kan? Zaman ni dia tak faham dia kata ustaz bodoh. Dia kata ustaz ni bodoh dia kata. Hak kata bid'ah ni urusan agama saja. Selawat, zikir apa semua tu je bid'ah. Guna telefon urusan dunia tak apa. Nak kata nak kapal terbang urusan dunia, hak tu tak ada masalah. Okey, perasan tak? Bila dia kata gitu bermakna dia setuju kullu bid'atin dalalah bukan makna serema. Maknanya adalah bid'ah agama sahaja. Bid'ah dunia terkeluar daripada kullu. Maknanya kita sepakat kat situ. Kullu bid'atin bukan makna serema. Kita hanya berbeza kayu ukur je. Kayu ukur yang kita pegang kita ambil mana? Kita ambil daripada ulama salaf. Iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Imam Syafi'i tegang rekah tapi jelas. 3 poin. 3 poin bab bid'ah selesai. Poin yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala al-bid'atu bid'atani. Barang bid'ah 2 jenis. Poin yang kedua mahmudatun wa mazmumah. Satu terpuji molek, satu terkeji uduk. Poin yang ketiga dan terakhir fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Benda baru, benda bid'ah yang selari dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi, hak ni bagus. Benda baru, benda bid'ah yang bercanggah dengan ajaran Nabi, hak ni terkeji. Lesah. Dah mana nak tahu kan Nabi wafat dah kan? Kita buat benda bagus pergi nak khabar bagus tak bagus? La ilaha illallah. Dah Nabi bersabda al ulama warasatul anbiya. Apa makna dia? Ulama adalah pewaris kepada para nabi. Mana bila berlaku benda baru, ulama kena timbang selari kebercanggah. Ingat lagi tak kita buat benda bid'ah? Bukan lama, baru lagi masa PKP. Okey, orang sejik ni tak buat. Mayang jemaah jarak-jarak. Bid'ah tu. Nabi SAW bahkan bukan saja tak buat, Nabi suruh mayang rapat-rapat. Kita buat berbeza daripada Nabi suruh. Kata kira mana? Kira mana? Mufti lah kena fikir. Awak mayang rapat-rapat kenapa? Saja suka-suka. Tak berakhir ke sunnah Nabi? Oh, kalau ikut data pada masa tu, mayang rapat-rapat mendekatkan risiko jangkitan COVID-19. Dan pada masa tu kalau kena COVID-19, kemungkinan mati tu tinggi. Dan menjaga nyawa tu termasuk sunnah Nabi. Maka nak tak nak, kita terpaksa mayang jarak-jarak. Kan tu kerja ulama'. So ada setuju nombor 2. Memang ada tok-tok guru ada setuju. Tapi makna kata ulama' lah yang akan memastikan benda baru tu saya akan bercanggah. Dia kata tak betul. Okay, ini hebat pada Imam Syafi'i lagi ya. Dia kata tak betul lah. Yang sebenarnya bid'ah dalam urusan dunia tak ada masalah. Bid'ah dalam urusan agama haram belaka. Beza kayu ukur boleh test lah. Kita test yang pertama sekali, betul ke bid'ah dalam urusan dunia tak ada masalah? Adakah Islam mari untuk tadbir agama saja? Dunia Islam tak tadbir, munakahat dunia. Apa ada halal, ada haram, ada sah, ada batal. Kalau jenayah dunia nak hukum orang macam mana? Apa dah Islam atur juga. Muamalat dah kira lah jual beli sewa menyewa dunia. Dah apa dah Islam atur juga kan? Ada jual beli yang haram. Kita ambil contoh mudah saja. Insurans konvensional yang kita bayar premium 100 sebulan kalau jadi apa-apa cakap insurans bayar kita bid'ah. Tak ada zaman Nabi sahabat ambil insurans. Tak. Bukan saja insurans bid'ah, takafur bid'ah juga. Ke rajin dengar sahabat Nabi jadi ejen takafur? Dah dengar? Tak ada. Benda bid'ah. Baik, kedua-duanya bid'ah dunia kan? Kalau tanya orang bank ni takafur apa sebenarnya apa cerita? Ini namanya risk management dia kata. Pengurusan risiko. Sebab kalau jadi apa-apa kawan-kawan kita dapat pampasan. Kenapa kedua-dua bid'ah dunia, insurans konvensional difatwakan haram oleh hampir semua ulama dunia. Dan takafur difatwakan boleh. Padahal sama-sama bid'ah dunia. Patut dua-dua halal. Rupanya ulama kata tak boleh. Sebab insurans di akad muawadat ada timbal balas. Bila ada uncertainty, gharar, bila ada elemen macam berjudi nasib, ada elemen sikit boleh banyak macam riba, macam tu haram. Dah takafur sama kok. Takafur kan tak pasti kok. Kan? Kita sikit kadang-kadang boleh banyak. Tak? Macam ada elemen nasib kok. Kita masuk lama tak sakit tak ada benda. Dia baru masuk 2 bulan sakit dapat pampasan. Dia apa dah takafur tak haram? Ulama terangkan takafur dia akad tabarruk, dia charitable contract, dia bagi sedekah macam khairat kematian. Tak ada masalah lah. Gitu. Jadi rupanya ulama tak tengok dunia ke agama. Dia tengok sehari atau bertengah dengan syarak. Pembedahan urusan dunia ke urusan agama? Urusan dunia lah pembedahan.
Pembedahan tukar jantina tak ada zaman Nabi. Kiranya pembedahan tukar jantina bid'ah dalam urusan dunia. Dah kira boleh lah. Bid'ah dalam urusan dunia tak apa. Okey. Saya nak pergi pada penutup lah. Sebab target saya, 2 suku nak berhenti lah. Sebab katanya orang masuk kerja sama ada pukul 2 atau 2.30. Hak masuk pukul 2, insyaAllah dah pergi dah saat ni. Hak masuk pukul 2.30, kira nak masuk gia anak gia ni. Jadi saya sebelum orang tengok muka pintu, saya akan berhenti 2 suku insyaAllah. Kita nak tengok hak penting sekali 2. Sunnah Nabi dengan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Betul tak? Adakah Nabi tengok dunia tak apa? Agama Nabi larang? Atau Nabi tengok selagi dengan syarak boleh, bercanggah Nabi larang? Kita dapati Nabi SAW sama macam Imam Syafi'i cerita. Sembahyang urusan ibadah. Zaman Nabi SAW, Tok Imam di Masjid Quba buat bid'ah. Apa yang bid'ah dia? Dia baca Fatihah, dia baca Qul Allah semua setiap rakaat. Maknanya apa? Baca Fatihah, selesai Fatihah Qul Allahu Ahad, selesai Qul Allah baru baca surah, lepas tu rakaat. Rakaat 2 sama juga. Fatihah dulu, Qul Allah baru baca surah. Pertama Nabi SAW tak buat. Kedua Nabi tak suruh. Dia bid'ah. Ketiga makmum tak berakhir. Makmum jenis tak berakhir. Makmum pergi ke Tok Imam gini ya. Cuk mak pilih sedah. Kalau Tok Imam nak baca Qul Allah, jangan baca surah. Kalau nak baca surah jangan baca Qul Allah. Ni tang dua-dua. Tok Imam pun pergi pilih hangkok. Dia kata gini ya. Sekmu kalau nak aku jadi imam gitu, apa saya kemayang. Nak baca yang lain malah Tok Imam lain. Oh jadi susah hati. Bak ia molek. Cuma selek situ je. Akhirnya diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul lah teori yang mengatakan buat benda bid'ah dalam urusan ibadah tu haram, mesti Nabi kena larang. Sebab sifat seorang Rasul tabligh. Nabi kena panggil, Tok Imam, bawalah buat gitu. Saya diri tak ada buat gitu. Buat benda baru dalam urusan ibadah haram, Tok Imam jangan buat. Adakah Nabi buat gitu? Dah. Nabi SAW panggil, Nabi tanya Tuan Imam, apa yang menghalang Tuan Imam daripada ikut cadangan jemaah? Jemaah dari cadangan apa tak mau ikut? Dia kata, ini uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya aku tu kasih sangat pada suatu ikhlas wahai Rasulullah. Kasih pada ayat Quran bercanggah tak dengan syarak? Bercanggah apa? Molek lah. Dan ada tak larangan tak boleh baca surah sama? Tak ada. Maka oleh kerana berbatang dia tak langgar syarak dan niat dia pun baik, Nabi SAW bukan saja tak larang, Nabi puji. Nabi kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasihmu pada suratul ikhlas itulah memasukkanmu dalam syurga. Jadi kalau Tok Imam kita baca rajin baca Qul Allah, jangan pandang komang. Sahabat Nabi masuk syurga dengan Qul Allah je. Baik. Dan yang terakhir, Khulafa' Ar-Rasyidin. Kan Nabi suruh ikut sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin adakah tengok dunia agama? Dah. Khulafa' Ar-Rasyidin buat agama pun kalau baik dia buat bid'ah. Contohnya azan tambahan hari Jumaat. Azan salat jemaah zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sekali je. Iaitu khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk azan sekali je. Azan sebelum tu tak ada. Tiba-tiba zaman Sayyidina Uthman bin Affan dia buat bid'ah. Dia kata azan dulu tambah sekali. Buat apa Sayyidina Uthman buat bid'ah ni? Kerana pada istiak Sayyidina Uthman, ia adalah bid'ah yang hasanah. Hasanah kot jelas mana? Sebab zaman Sayyidina Uthman tak sama. Zaman Nabi orang Islam tak ramai. Zaman Sayyidina Uthman orang jadi ramai. Jadi ramai nega jauh pada sejik. Kalau azan atas mimbar, ramai dok sembahyang jemaah. Sedangkan sembahyang jemaah wajib. Jadi nak mengelakkan daripada berlaku benda yang haram, Sayyidina Uthman buat bid'ah azan tambahan, azan awal lagi. Dok masuk waktu lagi azan dah. Baik. Ada orang kata tu hanya istiak Sayyidina Uthman je. Allah Rabbi. Mengingat Uthman mana? Bukan Uthman orang Kuatang ni. Ni Uthman sahabat Nabi, Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan satu, yang kedua adalah bila Sayyidina Uthman ijtihad macam tu, tak ada seorang sahabat Nabi yang bangkang. Syekh punah tak ada lagi zaman tu. Syekh faham sunnah belaka. Jadi oleh kerana faham sunnah belaka, benda molek dia tak bangkang. Maknanya ijma' sahabat Nabi boleh buat perkara baharu walaupun dalam urusan agama syarat tidak melanggar syarak. Begitu. Jadi saya rasa dengan masa yang ada yang terbatas ni sudah jelas dah ya tajuk sunnah bukan punah tu. Moga-moga Allah jadikan ianya bermanfaat dan memberi kefahaman kepada kita semua. Saya ucap terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin wal afu minkum.